keluarga Malaysia selaras dengan harapan negara untuk mencapai status negara maju dan juga faktor pembangunan ekonomi. Gaya hidup memerlukan ibu bapa bekerja dan juga memerlukan pembantu rumah untuk menjaga anak-anak mereka serta ibu bapa mereka dan juga kerja-kerja domestik seperti membersihkan rumah dan memasak. Dan pada hari Ahad lepas, saluran 501 Astro Awani menyiarkan rancangan baru iaitu Debat Awani yang dikendalikan oleh Suhaimi Sulaiman. Topiknya adalah Malaysia tanpa pembantu rumah. Kami di Awani ingin meneruskan debat hangat ini, Malaysia tanpa pembantu rumah, bersama rakan-rakan Google Hangout, dan izinkan saya memperkenalkan mereka. Firana Anwar, seorang graphic designer. Hello Firana. Hai. Okey, seterusnya Muhammad Yunus Zakaria, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orator, Chief Hamzah. Dan akhir sekali adalah Muhammad Nizamuddin Hamid, Peguam Cara di Ketuan Nizamuddin Hamid & Co. Hello. Okey, saya akan mulakan dengan Encik Yunus yang berada pada debat tempoh hari. Kenapa ramai keluarga di Malaysia ini memerlukan pembantu rumah? Kenapa ramai orang Malaysia memerlukan pembantu rumah? Ya. Saya kesihatan ekonomi menyebabkan mempunyai peluang untuk out business, bekerja sama juga lelaki. So I think that is a need lah for seek help. Atau lah semacam pembantu ke atau macam atau macam institusi seperti garden. So saya pun rasa diperlukan kerana ramai orang yang sudah bekerja, lelaki dan juga wanita. Okey Firana, boleh saya tanya Firana pula sokong tak dengan statement Yunus tadi tu? Sebagai yang seorang yang mempunyai kerjaya, ya? Yes, sudah tentu, because saya juga mempunyai seorang anak dan saya juga bekerja. So I'm a working mother. So to jaga dua-dua, masa is very important lah kan, sebab kita tak tahu balik kerja, jam dan segalanya. So at least you know that anak di rumah tu terjaga and kita tak perlu rush balik daripada jam. Kalau macam kita katakanlah pembantu rumah tak ada, so kita akan the other option adalah menghantar anak ke nursery atau sebagainya lah. Tapi kalau you hantar kepada nursery, then you lihat juga dari segi kos dan juga perbelanjaan secara, you know, in the big picture, in the end, kalau you ada pembantu rumah, dia adalah lebih memudahkan dan menyenangkan, dan dari segi kos juga adalah lebih cost efektif. Okey, akhir sekali kita tanya dengan Nizam pula. Nizam, keluarga you ada pembantu rumah tak? Ada. Ada, ya? Satu keperluan? Satu keperluan. Sebab semua ahli keluarga saya bekerja. Oh, okey. Jadi kalau kita kira bilangan kanak-kanak yang perlu dijaga dan kita hantar ke pusat jagaan, kosnya jauh lebih tinggi berbanding mengambil seorang pembantu rumah. Dan juga faktor keselamatan, banyak masalah di pusat jagaan sekarang. Jadi kami rasa pembantu rumah adalah pilihan yang lebih baik. Okey, ada you cakap pasal taska semua tu, di negara-negara maju mereka mempunyai sistem sokongan yang padu. Mereka mempunyai taska dan juga warga rumah untuk warga emas untuk menjaga orang yang tua. Tapi adakah Malaysia mempunyai sistem sokongan yang sama, yang padu, supaya kita tak perlu memerlukan pembantu rumah. Jadi kita perlu mungkin menghantar anak-anak ke taska dan mungkin ibu bapa ke rumah orang warga emas. Apa pendapat rakan-rakan saya di sini? Kita mulakan dengan Nizam. Sistem sokongan. Sistem sokongan untuk terutama penjagaan kanak-kanak dan warga tua di Malaysia terlalu bergantung kepada usaha yang dijalankan oleh kerajaan. Berbanding di banyak negara lain di mana sektor swasta mengambil tanggungjawab tersebut. Contohnya penyediaan pusat jagaan kanak-kanak di tempat kerja. Perkara-perkara ini tidak disediakan di Malaysia, walau syarikat besar, GLC sekalipun, susah untuk kita jumpa syarikat yang ada di premis mereka pusat jagaan kanak-kanak untuk kaki tangan mereka bawa anak-anak ke tempat kerja dan letak di pusat jagaan tersebut sebelum pergi kerja.
Firana pula, Firana kan ada anak kecil satu dan sistem sokongan bagi pihak Firana pula, mungkin boleh hantar anak dekat taska, mungkin anak Firana dah sekolah ke, so perlu ke sangat pembantu rumah tu? Okay, macam saya cakap tadi, saya ibu yang bekerja. So anak saya dah 6 tahun lah, so tadika. Dia balik sekolah tengah hari. Okay, so I habis bekerja petang. Dan kalau jam apa semua akan sampai rumah lambat lah kan, dalam 7, lepas maghrib dan sebagainya. So anak tu lepas balik sekolah tu boleh dihantar kepada pusat jagaan. Itu satu option. Tapi dalam masa yang sama, masa saya cakap lah, dari segi cost efektif, kalau macam saya balik lambat, kalau nursery dia akan jaga sampai pukul 6. Dan kemudian kalau you lewat 1 jam, dia akan charge you hourly, per hour pula lepas tu. So kalau you kira-kira balik dari segi costnya, you kena daripada office, you kena rush balik rumah semua, and then you kena bayar lagi extra. So in the end, kalau you kira-kira adalah lebih menjimatkan kalau you just ambil pembantu rumah. Dan dia bukan hanya boleh menjaga anak you, tapi juga boleh tolong kemas rumah dan buat kerja-kerja rumah yang lain lah, seperti mengemas dan sebagainya. Okay, saya suka tengok muka Yunus ni, macam ada pendapat je. Sistem sokongan versus pembantu rumah, apa pendapat anda pula? Itu keperluan untuk sokongan ni atau pengasuh amat tinggi. Jadi saya rasa it has to be a public di mana kerajaan patut invest atau melabih lagi mewujudkan sistem sokongan. Laporan atau assessment terhadap ini kurang. Atau discussion on dapatkan pembantu atau mendapatkan pengasuh. Perkara ialah sesuatu saya rasa tak perlulah, pasal peluangnya sangat ramai wanita seperti Fina tu untuk bekerja yang ada anak, dan kita kena facilitate diorang dan mengurang kos diorang anak-anak pusat-pusat jaga ni. Maka investment kurang seharusnya fokus ke sistem. Okey, soalan saya mungkin terus kepada Firana dulu. Dengan kehadiran orang asing yang akan membesarkan anak-anak, adakah pembantu rumah akan menjejaskan institusi kekeluargaan dan juga di manakah peranan ibu bapa untuk membesarkan anak-anak? Okey, peranan pembantu rumah tu adalah untuk menjaga keperluan-keperluan yang basic lah, asas seperti menjaga makan minum anak, baru balik sekolah dan sebagainya apa semua. But in the end, mendidik itu is tetap tugas ibu bapa lah, which is you masih kena luangkan masa dengan anak-anak. Maksudnya dari segi contohnya kerja rumah, homework, pembantu rumah tak boleh lah tolong tengokkan homework anak-anak kan, sebab kita yang lebih berpelajaran dan lebih banyak ilmu, dan kita of course kena spend time and sit down with your kids to actually learn and teach them every day lah. So pembantu rumah tu sekadar membantu meringankan sedikit tugas-tugas dan juga memudahkan perjalanan kehidupan keseharian. Nizam, anda setuju sebab ahli keluarga anda juga mempunyai pembantu rumah. Jadi kalau orang asing ni kan yang jaga anak-anak dan ahli keluarga anda, peranan ahli keluarga dalam membentuk institusi kekeluargaan dalam pendapat anda? Hubungan pembantu rumah dan majikan tu perlu jelas dalam institusi keluarga. Cuma banyak keluarga tidak boleh membezakan sebab pembantu rumah adalah pekerja tetapi mereka berada di rumah membuat kerja domestik kita kan. Jadi masalah untuk membezakan hubungan tersebut akan membawa kepada banyak masalah yang lain. Sebab banyak daripada cerita dan pengalaman saya sendiri, keluarga bergaduh kerana pembantu rumah. Belum lagi yang disebabkan oleh suami dilarikan oleh pembantu rumah tu pun ada juga. Sebab keluarga gagal untuk membezakan hubungan pekerja dan majikan tersebut. Kita perlu melayan pembantu rumah kita seperti pekerja kita, sama seperti pekerja kita di pejabat kita. Cuma bezanya adalah kerja mereka dan tempat kerja mereka. Hubungan itu perlu sama. Macam mana perhubungan anda dengan pembantu rumah masa ketika dibesarkan macam tu? Hubungan baik ke ataupun ada macam jurang sikit ke?
Saya dijagalah oleh pembantu rumah saya dulu kan. Jadi saya tak adalah hubungan majikan dan pekerja dengan dia sebab dia yang jaga saya. Berbanding sekarang saya dah besar, dah pembantu rumah pun baru, kita ada that gap. Kita ada jurang sedikit di situ. Seperti pekerja dan majikan. Ada jurang jugalah. Ada jurang. Keluarga saya memang menitik beratkan perkara tersebut. Okay, Yunus ketawa tu tadi, kenapa? Yunus pengalaman sendiri dengan pembantu rumah? Saya pengalaman sewaktu saya kecil dulu, mak ada bawa masuk seorang pembantu rumah lah. Tapi pembantu rumah itu dilayan seperti ahli keluarga sendiri. Dia ada jurang. Dia dilayan seperti ahli keluarga sendiri. Macam mak ayah, macam waktu mak dulu nak pergi ke masjid, memang dia bawa sekali lah, baby. Time tu ke masjid. Kalau ke pasar, makan sekali ya. Seperti itulah. Tapi ya, isu lah. Mak ayah tak ada kat rumah, of course my mate kan dia akan ajar cakap bahasa Jawa kan. Kira 1 hingga 10 dalam bahasa Jawa tu terror lah. Boleh kan. Tapi there are other things lah, macam cultures yang dia bawa yang sangat berlainan lah daripada what my mom and dad teach at home. Tapi adakah itu satu perkara positif bila dia mengajar culture yang berbeza daripada mungkin culture adat Melayu? Apa pendapat anda? Ada yang positif, ada yang tak negatif, yang negatif tu how my parents, for me, my exposure to Indonesian maid ni good because in terms of interrelation, I don't view an Indonesian or a Filipino less than a Malay. Despite my exposure terhadap diorang, they come in as a maid, as a domestic helper for my mom and dad. But I've never viewed them any less than a Malay. And I think because my mom and ayah treat diorang macam ahli keluarga sendiri, jadi I rasa tak ada. I think that intercultural exchange tu was very good for me to become more, what can I say, more tolerant to people from outside my society or community. Okay, Firana pula, hubungan anda bersama pembantu rumah dan hubungan pembantu rumah anda bersama anak anda pula, bagaimana pula tu? Macam Yunus cakap tadi, bibik tu adalah macam, I just layan macam adik sendirilah, macam keluarga. So kita makan sekali dia makan semua kan, so that dia tak ada rasa tersisih ke apa ke, and once tapi just macam mana kita tekankan bahawa dia tahulah yang bahawa kita majikan dan dia adalah pembantu. Cuma kalau kita keep in a very good relationship tu, kira dia nak bekerja pun senang hatilah, tak adalah orang kata apa isu-isu lain yang berkaitan. Kalau kita ikhlas kat dia, dia pun insyaAllah lah okey lah macam tu. Okay, Firana, soalan saya seterusnya, Firana sendiri pernah menghadapi kehilangan pembantu rumah. Mengapa masih tidak serik dan masih ingin berurusan dengan pembantu rumah? Boleh kongsikan pengalaman sikit tak? Okay, bukan hilang lah sebab bibik yang dahulu dah 4 tahun bersama saya. So setelah 4 tahun dia nak pulang ke negara asal lah. So itu memang kita tak dapat nak elak lah kan. So, sampai masa dia akan nak pulang. So lepas dia pulang tu ada gap lah antara dalam 2-3 minggu yang mana saya perlu mencari pengganti lah. So dalam masa 2-3 minggu tu agak sukar jugalah sebab tak ada pembantu kan. Jadi kita kena cari jalan untuk sementara dapat pembantu yang baru lah. Tak serik-serik ke? Nak cari pembantu rumah, nak go through the process again and again? Well, nak serik macam mana ya, itulah kehidupan. Sebab unlike macam untuk saya adalah seorang ibu tunggal. Jadi saya juga bekerja dan saya kena jaga anak. Jadi choice tu agak limited lah kan caranya, sebab tak ada jalan lain lagi. Saya nak berhenti tak boleh kan financially. So memang terpaksa mencari pembantu macam mana pun. Mungkin Yunus boleh kongsi pendapat tentang proses permohonan nak dapat pembantu rumah. Agak sukar sekarang ini. Jadi ramai rakyat mungkin belum serik-serik lagi. Apa pendapat anda?
Macam mana soalan dia lagi? Soalan adalah tentang kerumitan proses dokumentasi, visa dan kos yang tinggi untuk mengambil pembantu rumah. Ramai keluarga di Malaysia ini tak serik-serik lagi. Jadi apa pendapat anda? Saya sebenarnya tak tahu dengan pilihan pembantu ataupun experience is positive, negative. I peluang tu the demand for seek help. Belum tengok sistem because the demand high, the government has to about it lah, right? Bukan cost. Jadi investment terhadap mewujud sokongan very important. There are two issues. One is for example in the of mothers working kan, ke rumah pergi bekerja, tak ada isu nak kat mana. Ada yang duduk dekat dengan apa boleh hantar parents, but if you ask from your parents, I think the option is dekat penjaga anak. I think that's all. Terganggu. And in terms of bila dah balik ke rumah, dah habis kerja, balik bawa anak-anak tu balik rumah, bila hal-hal tekan nak tengok anak-anak punya umur atau nak memang, nak membasuh, I think we just for that. Macam washing machines, we have we must stand and parents take that sit dengan dan when they membesar parents ke rumah just the house lah. Parents will afterwards to make sure spend time teaching, looking at work. Tapi tak, my mom tak kasut pakai washing machine. So the of ample most of the dengan ayah kadang ada datang rumah. Firana, Yes, saya. nak tanya, mungkin anak Firana dibesarkan dengan pembantu rumah. Dan Firana sendiri bagaimana pula ketika dibesarkan? Ibu bapa Firana jaga ataupun ada pembantu rumah juga? Okay, masa saya kecil, yes, ada juga pembantu rumah. Macam saya cakap tadi lah, the culture is pembantu rumah itu adalah sebahagian daripada keluarga. Dan juga, tapi macam dari segi homework dan sebagainya, sebab masih ibu bapa yang pantau lah, ya. So kat situ yang dia ada boundary kat situ tu, sebab my parents normally pembantu rumah tu fungsi utama dia adalah untuk membuat kerja-kerja domestik di rumah. So dari segi mengemas apa benda semua tu lah, pembantu rumah tu yang uruskan. So tapi itulah tak ada apa-apa masalah lah. Sebab nak tanya juga, sebab mungkin kita orang ni datang daripada generasi yang dibesarkan oleh pembantu rumah juga di rumah kan. Jadi mungkin generasi sebelumnya ibu bapa masih lagi mampu membesarkan keluarga meskipun tanpa pembantu rumah. Apa bezanya dahulu dan sekarang? Adakah itu faktor ekonomi? Firana? Mungkin juga sebab dari dulu kalau nak bezakan tak berapalah lama, kalau katakan 4 tahun dahulu untuk mengambil seorang pembantu rumah melalui agensi, anda perlukan lebih kurang kosnya dalam katakan RM5,000. Tapi kalau sekarang 2012 untuk mendapatkan seorang pembantu rumah melalui agensi, kosnya sekarang adalah meningkat kepada RM8,000. So dari situ kita dah nampak kenaikan kosnya. Dan juga dari segi keperluan juga meningkat. So of course dia punya kos pun meningkat lah. Jadi macam mana pun memang diperlukan lah. Kalau tanya saya memang diperlukan. Yunus, ada pendapat yang berbeza tak tentang dahulu dan sekarang? Dan apa bezanya? Dahulu macam my parents kan, diorang duduk dengan
you know, my aunties and uncles all living under one roof. Jadi kalau macam mak ayah, macam my grandparents kalau tinggalkan rumah membuat kerja kan, most of the time ada kakak. My mom punya kakak ke adik-adik yang mesti berada di rumah. And then the culture pun, my grandma was just a housewife. Household income sekarang, both parents work. Kalau kita nak survive lumpur ni, tak perlu. Seorang je pun cukup. I think like, if you want to compare, and now it's unfair. Now kita demand is higher. The wife to go out and work so it's unfair to compare lah. Kalau nak compare yang macam dulu kan. So sekarang the demand is different and the government needs to do something about it. Lepas tu kalau kita macam go back in time dan mungkin ada ahli keluarga untuk duduk di rumah kita seperti mungkin ada makcik-pakcik yang tidak bekerja dan menolong untuk bukanlah dianggap sebagai pembantu rumah tapi untuk menolong untuk menjaga dan menengok anak-anak. Bolehkah kita, is it possible in this generation? Well, I think it's possible. We consider lah. Macam parents duduk ke kampung. Duduk lumpur, duduk kat flat, duduk kat apartment. Once that, kampung ada tanah, bersyuk tanah kan. So I think when I grow old, I prefer duduk kat kampung kan, duduk dekat Keman ke, lagi seronok boleh duduk kat Kuala Lumpur. Even if my kids kalau nak maju can't stay in like this like Kemaman. To move, they need to get to Kuala Lumpur, New York. Firana pula ada tak minta bantuan ahli keluarga untuk menjaga anak? You know, get assist in including. Okay, Firana? Yes. Ada tak minta pertolongan ahli keluarga untuk membantu ketika masih lagi mencari pengganti pembantu rumah tu? Okay, dalam tempoh masa 2-3 minggu semasa ketiadaan pembantu rumah tu, yes, saya bernasib baik kerana saya masih ada ibu bapa lah. Tapi ibu bapa macam kata Yunus tadi tak tinggal di KL, tu tinggal di kampung. So untuk jangka masa 2-3 minggu tu, yes, ibu saya lah, mak saya turun dari Perak ke duduk di rumah saya untuk sementara lah menjaga. Tapi sebab yelah orang tua kan dah tua jadi dia offer untuk membantu dalam tempoh masa tu. Tapi untuk jangka masa panjang, tak, apa orang kata, saya pun tak mau menyusahkan mereka dan mereka juga dah tua kan. So lebih baik mereka berehat di kampung dan mereka lebih gembira begitu. So cuma sebagai anak kan yang meminta bantuan tu, of course lah mak mana yang takkan tolong kan, dia akan tolong. Tapi kita takkan orang kata apa, tak lama lah, sementara waktu. Dan selepas membantu yang baru datang, so mak balik kampung balik. Macam tu lah cerita dia. Okay. Firana dengan Yunus ada bercerita tentang pembantu rumah membantu ahli keluarga. Tapi ada juga kes-kes pembantu rumah ni yang ada kes lari, kes dera anak-anak, kes dera ibu bapa dan juga kurang kemahiran pekerjaan. So apa pendapat anda tentang itu pula? Kes-kes lari, mungkin curi barang majikan pula, Firana? Ada pengalaman tak? Okay, sepanjang, saya ada sampai sehingga sekarang lah, saya dah ada 3 pembantu rumah yang berbeza. Okay, satunya yang pertama 2 tahun, yang keduanya 4 tahun dan yang baru ni masih barulah. Jadi bezanya, kalau saya bernasib baiklah alhamdulillah. Dia macam orang kan, dia macam-macam ragam, macam-macam perangai ada. So kita tak boleh nak kata, apa orang kata, kalau macam kita beli barang kat kedai, yes kita boleh, kalau rosak kita boleh hantar warranty kan. So kalau manusia ni perangai lain-lain. So ikut nasib jugalah sebenarnya. Kalau yang pembantu yang kita dapat tu orang kata apa, boleh dengar, maksudnya kalau kita ajar cara masak lah contohnya, okey masaknya begini. So kalau memang dia memang bijak ataupun memang senang menerima arahan, okey lah kan. Tapi kalau juga ada yang jenis-jenis yang hati tak ikhlas ke apa ke, itu kita tak boleh nak, orang kata apa, sama jugalah macam kalau kita bekerja di office pun kita tak tahu yang mana yang hati orang lain-lain kan. So memang nasib lah sebenarnya.
Yunus pula apa pendapat bila ada masalah-masalah atau isu yang dibangkitkan oleh pembantu rumah Well, I seperti think- lari dan pencurian? Ada bagi I nak Islam lah. I mean kalau mate yang baik yang tak ada nak tu okay. Luck. But kita tak nak serahkan ni semua nasib. So I think macam there be proper rules, regulation, support. And I think the support yang kita boleh regulate secara mudah ialah dengan kewujudan sistem sokongan seperti the garden, seperti rumah penjagaan orang tua. So, kalau kita perlukan bantuan di rumah pun domestic help, datang on an hour basis, kemas rumah, lepas tu balik. I think that is more safer, easy to regulate, and I think that should be the option that government should look into rather than leaving dia punya or our parent macam Firana ni, leave it Firana to luck. So, harap-harap dia dapat make it. Okey, soalan terakhir saya adalah, setujukah kalau saya katakan bahawa rakyat Malaysia sememangnya tidak mampu untuk hidup tanpa pembantu rumah? Mungkin Firana nak start dulu? Kalau nak kata tak mampu tu tak boleh nak kata lah. Tapi cuma untuk bergantung kepada situasi keluarga tersebut lah. Untuk saya memang saya tak mampu. Dan saya perlukan pembantu rumah. Tapi untuk mereka yang katakan memang ada institusi keluarga yang katakan isterinya tidak bekerja dan it depends dari segi banyak segi lah. Dari segi ekonomi, dari segi support system. Jadi saya masih ada rakan-rakan yang memang bekerja tapi tidak ada pembantu rumah. Dan anak juga lebih dari satu tapi dia mampu menguruskan, jadi terpulang pada masing-masing lah apa yang dia selesa, mempunyai seorang orang luar di dalam rumah yang tinggal bersama dan juga cara-cara majikan tu sendiri menghadapi ataupun melayan pembantu rumah tersebut lah kan. Jadi terpulang pada masing-masing, tapi kebanyakannya saya rasakan rata-rata ni perlulah. Yunus pula bagaimana? Adakah kita terlalu manja rakyat Malaysia ni? Manja ya, I rasa memang kita patut dimanjakan. Probably but because I think for let's say if I was in the government's shoes kan, I rasa in order for me to increase productivity atau ke arah negara yang high income nation, of course I think there needs perlu ada facility atau infrastructure yang memberi ruang dan peluang kepada orang-orang macam Firana ni untuk pergi bekerja tanpa risau, tanpa rasa takut, anak kat rumah, keselamatan. So I think there must be a system that gives our beautiful friend here, opportunity to come to work without any problems and any issues. Only then she'll become more productive at work. Only then her company can give her higher salary. Only then the company that she works in can go further. Itu saya rasa. Alright, kita sudah pun mendengar pelbagai pendapat, ada pro dan kontranya. Yang pasti pembantu rumah ini jika dimanfaat dan digunakan khidmat mereka sebaik mungkin akan memberi manfaat kepada semua pihak. Dan kita harap mereka yang menonton akan dapat turut serta dalam perbincangan ini melalui Facebook Awani ataupun saluran YouTube Enjoy Awani. Terima kasih kepada anggota panel saya iaitu Firana, terima kasih. Sama. Kepada Yunus. Thank you. Akhir sekali kepada Muhammad Nizamuddin Hamid yang offline seketika tadi. Dan itulah saja perbincangan kita untuk Google Hangout hari ini. Sehingga bertemu dalam topik yang lain, saya Syafiq Syed mengucapkan salam sejahtera dan salam sejahtera buat semua.